D. Okey, pejuang warisan dan parti pembangkang yang lain sememangnya menjadi nilai tambah yang penting terhadap bilangan ahli Parlimen Pakatan Harapan. Namun ramai pihak juga membangkitkan soalan liability yang mungkin terpaksa ditanggung PH jika menjalinkan kerjasama khususnya dengan pejuang. Tun M dikatakan menyebabkan PH sangat tidak popular sepanjang beliau memimpin kerajaan PH selama 22 bulan. Apa pandangan saudara? Dipersilakan Saudara Iswardi. Oh, saya dulu. Okay. Saudara Iswardi. Okey, saya setuju sebenarnya. Saudara Razi pun sama juga. Pandangan yang mengatakan bahawa ketidakpopularan dan seperti yang Puan kata tadi itu berkenaan dengan studi daripada Imbok dan sebagainya. Tapi kita kena dan kita kena lihat satu perkara juga. Bila kita nak menghadapi pilihan raya ke-15 yang akan datang dan nak menukar kerajaan ni, kita kena faham dia adalah dua konteks yang berbeza. Dia adalah dua exercise yang berbeza. Dia adalah dua battle yang berbeza. Itu kita kena clarify dan faham dahulu. Jangan ada setengah orang dia kata kita kerjasama sekarang dan kita kerjasama akan datang. Kita kerjasama sekarang, therefore dengan akan datang pun kita kerjasama. Itulah termasuk bila dia kata tentang penjajaran baru dan sebagainya. Sekarang ini cerita kemah besar pula dan sebagainya. Kita kena bercakap dua ni dalam dua konteks berbeza. Maksud saya, nak menukar Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan juga menghadapi PRU ke-15 kena dilihat, dirancang, dianalisa, dicerakin dan dibentuk dalam dua konteks yang berbeza. Jangan kita semua bakul kita kata lump it into satu basket. Lepas tu kita decide, oh inilah dia formula yang kita akan guna. No. Sebab perancangan kita dalam nak menukar kerajaan, okey, kita nak kena kerjasama dengan UMNO, kemungkinan. Kita nak kerjasama dengan pejuang, dengan warisan, mungkin dengan PSB dan sebagainya. Itu semua kemungkinan yang boleh kita lihat dan boleh kita pertimbangkan. Dan pertimbangan itu kita lihat dalam konteks saya kata nak tukar kerajaan. Itu tak ada isu dan tak ada masalah. Now, bila kita bercakap dalam konteks menghadapi pilihan raya, menghadapi PRU 15, itu kita kena lihat dalam konteks dan strategi yang berbeza. Isu dia apabila, minta maaf saya kata, ada pimpinan kita yang bercakap seolah dua konteks ni adalah dua konteks yang sama. Dan benda itu dilihat pula oleh orang bawah sebagai satu mesej yang sama. Itu yang jadi masalah. Jadi kita kena clear bahawa perancangan kita setakat nak menukar jawatan Perdana Menteri, yang itu pun dah tamat. Ada yang kata belum lagi sebab kita ada undi percaya. Okeylah, tak apalah. Tapi itu sudah tamat di situ, tamat setakat sebelum kita menghadapi pilihan raya. Now, bila datang pilihan raya ke-15, kita kena lihat dalam konteks yang berbeza. Kita kena bentuk strategi kita dalam konteks yang berbeza. Saya bagi satu contoh. Bukan satu contoh lah, satu point yang mungkin kita boleh gunakan. Kita sepatutnya sudah ada satu effort yang macam mana Rafizi buat dahulu untuk mengkaji sentimen pengundi. Now, saya dan pasukan saya dah buat, tapi kami hanya boleh buat sekadar apa yang kami mampu buat. Kita dah lihat, kita dah nampak secara umumnya dan saya dah bentangkan hari itu tentang sentimen contoh pengundi Mukan Melayu terhadap Pakatan Harapan. Pengundi apa orang kata di Sabah, logo Parti Amanah di Sabah dan logo GPS di Sarawak. Logo Parti Amanah di Sarawak umpamanya, adakah dikenali atau tidak. So itu kita dah buat secara umum. Namun begitu, kita dah kena fokus sekarang ini. Kita kena zoom in our effort, zoom in our strategy ke arah nak melihat, okey, trending dia ke arah mana kita pergi. Kita tak boleh main rasa-rasa dah. Oh, rasanya kita kena buat kemah besar kot. Rasanya kita kena jalan sendiri kot. Rasanya kita tak boleh guna rasa-rasa dah sekarang. Kita dah ada data, kita dah ada kemudahan, kita dah ada orang yang boleh buat kajian. Use those facilities untuk kita come up with a solid, orang kata apa, solid facts and evidence untuk kita nak go to the war. Kita kata sekarang, kita nak kena pergi perang, kita kena ada informasi. The first thing kita nak pergi nak menghadapi pilihan raya ni, data kita kena cukup. Macam mana kita nak pergi menghadapi pilihan raya sedangkan kita tak tahu sentimen pengundi Melayu di Semenanjung macam mana, sentimen pengundi Cina, pengundi India di kawasan bandar, di luar bandar, mungkin di Semenanjung, mungkin di Sabah, di Sarawak, bagaimana? Kita tak tahu dalam keadaan itu. Mungkin ada kajian yang saya tak aware, tetapi buat masa ini saya tak nampak kajian itu secara khususnya dilakukan secara berkala dan kita kena lihat kadar yang betul. Jangan compare kajian yang dibuat di social media. Itu tak accurate sebab dia akan ada bias kat situ. The real study apabila kita buat dengan kaedah yang betul. Kalau buat social media macam semalam saya buat, di antara berikut yang manakah layak jadi TPM,
ayam betina mata buta sebelah menang jadi PBM kan. So dia tu akan jadi bias sebab penonton saya majoritinya adalah anti Azmin, anti kerajaan PN. But my point is, kita dah kena zoom in our effort, dah kena buat strategi untuk nak melihat, menjawab persoalan ini. Okey, kita kata patutkah kita bersama dengan pejuang dalam pilihan raya akan datang? It is neither no nor yes. Tapi kita kena present with the data. The data shows this. The data mengatakan jangan. The data mengatakan ya. So yang itu kita kena move berdasarkan data itu. Tapi secara umumnya saya boleh kata data saya mengatakan no. Jangan pergi dengan pejuang. Jangan pergi dengan apa orang kata parti pejuang. Jangan pergi dengan Mahathir. Secara data saya lah. Effort saya. I mean prove me wrong. Kalau kata kemah besar ni tak ada is, kau salah. Now prove me wrong. Come up with solid facts, evidence, data yang support whatever arguments you want to make. And jangan guna argument saya rasa ni 20 tahun dulu boleh lah, but now kita dah ada kemudahan tu. Back to you. Thank you. Okey, pejuang warisan dan parti pembangkang yang lain sememangnya menjadi nilai tambah yang penting terhadap bilangan ahli Parlimen Pakatan Harapan. Namun ramai pihak juga membangkitkan soalan liability yang mungkin terpaksa ditanggung PH jika menjalinkan kerjasama khususnya dengan pejuang. Tun M dikatakan menyebabkan PH sangat tidak popular sepanjang beliau memimpin kerajaan PH selama 22 bulan. Apakah pandangan saudara Razif? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Dan pada pandangan saya, memang untuk kerjasama dengan pejuang adalah satu liability. Kerana seperti kata saudari moderator sendiri tadi, Tun Mahathir ini tidak begitu popular sewaktu memerintah dan kita tahu punca dia kenapa. Kegagalan melaksanakan janji 100 hari yang beliau spin, kegagalan melaksanakan beberapa manifesto, malah ada beberapa janji yang telah kita beritahu untuk berjanji, akhirnya Tun Mahathir pusing. Dia swing bahawa benda ni tidak boleh dilaksana kerana sekian. Dan sebab itu saya bagi tahu untuk sekarang ni saya rasa tidak ada keperluan pun untuk bekerjasama dengan pejuang. Dan saya rasa memang dia ada nilai tambah dari segi jumlah ahli parlimen. Tetapi kita khawatir dengan kerjasama dengan mereka yang gagal-gagal ini, dia akan memberi kesan kepada kita waktu pilihan raya umum ke-15 nanti. Rakyat akan menolak kita sebab melalui data-data, sebenarnya melalui Invoke pun mereka sentiasa menjalankan kajian demi kajian dan saudara Rafizi ada membentang beberapa perkara tidak secara official lah. Tetapi beliau ada membentang beberapa perkara, contohnya sentimen daripada segi kaum, pandangan anak muda dan sebagainya melalui laman rasmi Twitter beliau. Dan di sana kita boleh baca sentimen itu bagaimana. Dan kita sendiri sudah menjalankan survei sama ada melalui media sosial ataupun melalui secara di luar, culaan dan sebagainya. Kita mendapati bila kita compile dengan lebih 160,000 responden, majoriti boleh katakan 75 hingga 78% menyatakan bahawa Pakatan Harapan tidak perlu lagi bekerjasama dengan Mahathir dan kelompoknya. Dan begitu juga bila kita cuba membuat undian, survei ataupun buat culaan berkenaan dengan logo juga rakyat masih memilih untuk menggunakan logo keadilan dan bukannya logo Pakatan Harapan atau logo sekian-sekian. Jadi jika ditanya pada pandangan saya, memang kerjasama dengan Mahathir yang telah jelas merosakkan nama baik Pakatan Harapan ini sebagai satu liability dan akan menjejaskan sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan jika kita terus bekerjasama dengan Mahathir dan juga kelompok-kelompoknya. Itu.